Jadi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua yang bersama pada malam ini, warga RH Qiraat Center, Anti Raja, Tuan Raja, Puan Safinas yang saya nampak dekat sinilah nama-namanya, dan semua ayahanda bonda, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita insya-Allah akan meneruskan lagi tadabbur dengan soalan kerana memang antara kemahiran penting dalam kita melaksanakan tadabbur itu adalah kemahiran berfikir. Jadi bila terkait dengan berfikir itu selalu yang menjentik kepada akal kita ni untuk terus berfikir adalah apabila kita mula bertanya. Semakin kita banyak bertanya, maka itu juga akan membawa kepada banyak untuk kita berfikir. So tadabbur ada kaitan dengan berfikir. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita juga membaca surah Al-Fatihah, dan surah yang pertama dalam susunan Al-Quran itu. Dan kalau daripada sudut, dia ada dua kan, satu susunan dalam Al-Quran, yang kedua adalah susunan penurunan. Adapun dalam susunan penurunan itu ulama berbeza-beza pendapat. Ada yang mengatakan ia turun dua kali, sekali di Mekah, sekali di Madinah, dan kebanyakannya menyebut ia adalah surah yang kelima. Tapi yang menjadi highlight besar juga kepada kita adalah bila kita membaca suratul Fatihah itu, ia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi timbul persoalan, apa kaitan kalau kita melihat ayat yang pertama surah Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim itu dengan pendidikan. Ada kaitan ke dengan pendidikan? Cuba kita fikirkan sama-sama. Apa kaitannya dengan pendidikan? Kerana bila kita baca dalam wahyu yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan bismi rabbik pada wahyu yang pertama, dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertamanya adalah Bismillah. Jadi itu antara lainnya menyebabkan kita berfikir, mengapakah Bismillah dan juga Bismi Rabbik, dengan nama Allah. Kalau Iqra Bismi Rabbik itu bacalah dengan nama Rabb kamu. Jadi ini dalam diskusi pendidikan itu perkara penting yang nak dibawa bersama-sama ketika mana saya belajar, dan semua kita sama-sama kita belajar sekarang ini. Inti pentingnya adalah untuk memberikan perhatian mengapa kita belajar. Kan? Of course, Bismillah itu ada kaitan supaya kita at the first stage, dan kita hantar anak kita ke sekolah ke, ataupun kita sendiri yang datang sekolah, dan itu tujuan utamanya adalah supaya kita ingat betul-betul semua yang kita lakukan ini adalah kerana Allah. Dan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka di situ juga timbul persoalan. Kenapakah Allah memperkenalkan asma-Nya di situ dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Itu mungkin persoalan yang lebih detail, tapi kita bukanlah nak pergi kepada tafsirnya itu. Poin yang besarnya adalah itu dibincangkan juga dalam kerangka pendidikan. Kalau kita cakap tentang kerana Allah, yang kedua ini adalah supaya dalam dunia pendidikan sehingga siapa sahaja yang belajar, mereka mengenal siapa Allah. Itu perkara yang sangat penting. Kerana kalau kita belajar matematik, kita boleh kira 1 sampai 100,000, kita boleh kira 1 sampai 1 juta contohnya. Tetapi kalau kita kira itu tidak membawa kepada mengenal Tuhan kita, dan kena check balik lah. Dan apakah itu adalah silibus pendidikan yang berteraskan kepada Al-Fatihah. Yang lagi cakap tentang silibus pendidikan berteraskan Al-Fatihah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai kita mengenal Allah. Bahkan kita dalam sesi tadabbur dengan soalan ini juga, yang harapannya adalah saya dan juga kita semua, semakin kita bertanya ini, bukanlah hanya sekadar untuk menjentik minda kita supaya berfikir dan terus berfikir, tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah semakin saya banyak bertanya, sejauh mana keyakinan saya kepada Allah semakin bertambah. Semakin saya bertanya, sejauh mana kualiti ibadah saya semakin bertambah. Semakin saya bertanya, sejauh mana akhlak saya menjadi semakin saleh ataupun semakin baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita membaca itu, selepas ini kita boleh memberikan peringatan kepada diri kita kerana Allah, dan sehingga kita kenal betul-betul siapa Allah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah itu, perhatikanlah daripada awal sampai akhir itu, sebenarnya ada banyak pendidikan untuk kita mengenal siapa Rabb kita. Tapi bukanlah itu diskusi kita pada malam ini. Saya bawakan itu di awal ini untuk mengingatkan saya yang menyampaikan dan kita sama-sama yang turut mendengar, insya-Allah, baik yang berada di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Zoom, ataupun yang berada, kalau tengok sini ada live di Facebook, Allahumma salli ala Muhammad. Harapnya siapa sahaja yang mendengar pada malam ini adalah supaya kita lakukan ini kerana Allah, dan insya-Allah harapnya sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak teruskan ayat yang ke-94 sampai 97, itu ada pada halaman 15. Jom kita buka halaman 15. Boleh tengok di skrin, kalau ada mushaf, boleh buka mushaf kan. Buka mushaf kan. Buka. Tapi saya tak buka lah mushaf kat sini pasal saya dah buka dekat skrin ni, jadi boleh tengok je lah kan, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإن
نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 94 sampai ayat 97. Baik, secara ringkas ini masih lagi membicarakan tentang sikap orang Yahudi. Saya sebutkan istilahnya dengan Yahudi, itu juga menjadi persoalan kepada kita, kan? Mengapakah terkadang digunakan kalimah Bani Israel? Mengapakah terkadang digunakan kalimah Yahudi? Why? Kenapa ada istilah macam tu? Tak boleh ke sama je, kan? Adakah kerana nak kalau saya belajar sedikit lah dalam dunia penulisan tu, kita menulis kalau boleh setiap penulisan tu dia berbeza-beza, kalimah dia. Dia punya apa ya, kalau cakap tentang, kalau kita dah menggunakan perkataan cakap, kita dah tak guna perkataan cakap lagi, kita ganti dengan kata pula, kan? Kita tukar pula dengan kalimah pula, dia mempelbagaikan itu, kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ini menjadi persoalan kepada kita, kan? Kenapa? Kenapakah ada tempat yang menggunakan perkataan Yahudi dan juga Bani Israel? Itu antara lainnya, sebab itu bila disebutkan nanti istilah Yahudi itu kerana nak menggambarkan tentang bila mereka ini sudah berada dalam kondisi yang tidak taat, dalam keadaan yang degil sangat-sangat dan melakukan pelbagai kemungkaran, maka panggilan kepada mereka itu tidak lagi dipanggil dengan Bani Israel. Mereka itu dipanggil dengan Yahudi. So itu antara penjelasan yang boleh kita ambil berkait dengan kalimah itu. Jadi bila saya sebut Yahudi itu menggambarkan tentang keadaan mereka daripada kelompok Bani Israel yang memang kalau karakter mereka itu degil sangat-sangat, maka kita menggunakan perkataan itu, kan? So boleh ya, insya-Allah. Kalau perkataan nanti kata ini rasis ke apa ke tak, ini kita nak memahami kerangka perkataan itu sendiri. So masih lagi dalam ayat 94 sampai ayat 97 ni membicarakan tentang Yahudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita telusuri satu persatu macam manakah sikap mereka Yahudi ini. Baik, kita mula dengan ayat 94 terlebih dahulu. Qul in kanat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Katakanlah, in kanat lakumud darul akhirah, kalau syurga iaitu negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa, indallahi khalisatan min dunin nas, telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti mana yang kamu dakwa itu. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga jika kamu betul orang-orang yang benar. Baik, sebelum saya jelaskan sedikit tentang ayat ini, apa kata kita typekan sedikit bersama-sama dekat dalam ruangan chat itu. Sekali imbas bila kita baca ayat ini, soalan yang kita nak tanya, apa mesejnya ya? Apa mesej yang
difahami oleh ayahanda bonda, yang difahami oleh tuan-puan sekalian berdasarkan ayat ini. Jom kita tulis sikit dekat ruangan chat. Saya sambil-sambil tu saya tengok dan saya bacalah dekat ruangan chat. Sekarang saya nampak yang di Zoom saja. Jadi mungkin boleh respon khususnya yang berada di Zoom sekarang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada mesej tu. Tak perlu panjang-panjang pun. Ini yang difahami sahaja. Jom kita tulis bersama-sama. Kan? Apa benda yang difahami kat sini? Apa mesej Allah dalam ayat ni? Apa mesej dia? Kalau yang mahir bahasa Arab, Al-Quran tu memang lebih bagus lah kan. Tapi kalau katakan kita ambil yang bahasa Melayu itu dahulu, kan? Apa yang dapat difahami daripada ayat ni? Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni kita mula bertanya dan kita mula untuk sama-sama menulis. Baik. Syarifah telah apa ni? Apa ya, Waimin masuk syurga, bolehlah mati sekarang. Apa tu telah yakin ya? Rasanya dah yakin. Yakin ya. Okey, baik. Alhamdulillah. So itu satu kefahaman. Kalau yakin sangat boleh masuk syurga kan. Oh yakin. Oh masya-Allah tabarakallah. Kalau jika telah yakin boleh masuk syurga, bolehlah mati sekarang. Kan. Nanti ada yang tanya, boleh ke nak minta mati boleh ke minta mati? Baik, nanti kita bincanglah sikit benda tu kan. Bunda Nasirah kata syurga untuk orang beriman. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Jadi ada lagi mesej. Tuan Raja kata cabaran kepada orang Yahudi. Kan. Ini diminta untuk mubahalah kan. Kau hebat sangat, kau ikut sangat dah dibawa kebenaran, kau cakap tak nak ikut yang ni pasal yang dulu-dulu lagi bagus. Kalau bagus tu jom kita bermubahalah, kita cabar kan. Nabi Syah kata kalau betul istimewa boleh mati cepat terus masuk syurga kan. Kalau betul sangat istimewa tu matilah kau cepat terus masuk syurga. Allahumma salli ala Muhammad. So saya yakin ada yang mungkin tengah type lagi, tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada yang nak cakap terus pun tak apa, tak ada masalah kan. So kalau kita lihat di sini, ya ada nak cakap ke Puan Safinas? Saya minta buka mic jika nak bercakap. Siapa yang nak bercakap boleh buka mic. Tapi boleh buka mic lah. Ada yang nak beri pendapat secara, kalau ni secara bertulis, dia nak secara lisan, boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil tu mungkin ada yang tengah berfikir lagi, jadi kita lihat sama-sama insya-Allah. Yang pertama, kita ambil yang basic dahulu. Mesej yang boleh difahami dekat sini, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi. Apa dia? Kalau syurga, iaitu negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu. Ini satu cabaran. Kalau syurga itu ataupun negeri akhirat itu menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, dan dia tak boleh khalisatan min dunin nas, tak boleh dicampuri pun oleh orang-orang lain seperti mana yang kamu dakwa itu. Itu satu mesej. Ini satu cabaran. Cabaran dia satu, kalau betul negeri akhirat itu ataupun syurga itu memang istimewa untuk kamu je. Kan? Untuk orang lain tak boleh pun masuk syurga. Okey. Maka di sini dicabar. Maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga jika betul kamu orang yang benar. Macam mana cara dicabar itu? Cabaran dia, kalau kamu yakin sangat dengan akhirat itu, okey, fine. Bercita-citalah kan. Fatamannawul maut. Bercita-citalah kamu untuk
mati in kuntum shadiqin. Sekiranya kamu orang yang benar. Jadi kita faham ini mesej yang ada pada ayat 94 secara umumnya. Dan kalau kita lihat kesinambungan daripada perbincangan kita yang lepas, itu kan ada apa, Yahudi ketika mana sudah diberitahu tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sewenang-wenangnya menafikan. Kami pasal dulu lagi kami dah ikut dah, jadi kami tak naklah ikut kamu. Kan dia dah buat alasan. So tak apa, kalau kamu rasa betul kamu itu, dan sekarang ni kita cabar balik. Allahumma salli ala Muhammad. So tuan-puan, mari kita lihat. Berdasarkan ini, ada yang tulis kat situ, ada macam bunyi, kalau boleh. Okay. Puan Lijah kata dipersoalkan keyakinan tentang akhirat. Oh, ini persoalan tentang akhirat ni. Kita baca sedap je kan. Yahudi ni apa benda lah. Kalau betul sangat masuk syurga, minta matilah kan. Gitu cakap macam tu kan. Tak apalah, nanti kita tengok pula tadabbur kita insya-Allah. Puan Nasriah kata Yahudi takut mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So kita faham secara ringkas ayat ini, dan mari kita tanyakan beberapa soalan. Saya mohon maaf, saya kali ini tak dapat tuliskan setiap ini ayat Al-Qurannya. Ada masalah teknikal sikit dekat word saya, tapi tak apalah. Kita tengok dekat sini, masih lagi perbincangan ayat 94 itu. Baik, soalan. Tadi kita dah faham sedikit kan konteksnya. Mengapakah Allah memerintahkan orang Yahudi untuk mengharapkan kematian bagi diri mereka? Kenapa? Kenapa diperintahkan mengharapkan kematian? Why? Maka di sini ada jawapan yang kalau kita lihat daripada tafsir, iaitu daripada Imam Al-Qurtubi, menyatakan bahawa sesiapa yang merasakan bahawa dirinya merupakan ahli syurga sudah tentu menyukai mati lebih daripada kehidupan di dunia. Siapa sahaja yang nak mengaku bahawa dia ahli syurga, sudah pastilah dia lebih menyukai mati. Sebab apa? Dalam sekian banyak perbincangan, kita tak boleh nak menafikan bahawa mati itu adalah kalau kita sebut pintu untuk ke daerah yang satu lagi, kan. Mana mungkin tak mati tapi nak bertemu dengan Allah. Tak ada. Semua daripada kita ni akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka kematian itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seseorang itu mengenal pencipta dia, maka semakin senanglah dia tentang kematian. Kan. Sebab tu saya masih ingat guru tafsir kami ketika mana ditanya kepada beliau tentang apa pendapat tuan guru tentang kematian. Kan. Jawapan dia simple je. Saya selalu bersangka baik bahawa Allah Ar-Rahman. Dan saya mahu berjumpa dengan Ar-Rahman. Masya Allah. Dan betapa singkat jawapannya, tetapi Allah, begitu jawapan orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita kan, apa pendapat tentang kematian, sanggup ke? Wallahu a'lam. Mungkin jawapan itu berbeza-beza. Baik. Ini adalah kerana di syurga terdapat nikmat yang banyak dan terhapusnya kesusahan-kesusahan di dunia. Sebab itu susah macam mana pun dekat dunia, hebat macam mana pun susah dekat dunia ni, tapi kesusahan di dunia itu tidaklah setara dengan azab di neraka. Dia nak beritahu tentang susahnya dekat dunia. Sebab itu kalau orang yang dia tahu tentang kehidupan di dunianya itu banyak melakukan kemaksiatan, dia takut nak ke daerah yang satu lagi. Pasal susah-susah dunia pun akhirat neraka Allah lebih teruk. Kan? Tetapi bagi manusia yang tahu bahawa
susah macam mana pun dia berada di atas muka bumi ini, tapi dia tahu kesenangan di akhirat iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mampu ditandingi dengan mana-mana kesenangan yang ada di atas muka bumi ini. Begitu. Sebab itu kenapa dicabar kepada mereka untuk mengharapkan kematian? Kerana kalau kamu yakin sungguh-sungguh dengan mati itu, maka berharaplah. Tapi sebenarnya mereka tak berharap pun, pasal mereka tak yakin pun tentang untuk selamat di sana. Kan? Allahumma salli ala Muhammad, seolah-olah mereka nak lemahkan Nabi. Dan Tuan Raja kata untuk mereka buktikan cakap serupa bikin tak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan senang ya. Saya yang apa menyampaikan malam ni pun, ni mencabar juga bab ni. Kan? Pasal kita nak sampai ke tahap ini, kita kenal tak siapa pencipta kita? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu berusahalah untuk kita sama-sama mengenal siapa pencipta kita, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh kenal dengan iman. Sebab itu pelajaran iman itu pelajaran yang cukup besar. Dan kalau dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu, slot yang pertama yang kita akan sentuh adalah iman sebelum Al-Quran. Kerana memang ada perkara Yahudi bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak mahu beriman. Sebab itu pentingnya bukan sekadar pengetahuan tetapi tentang iman. Belajar dengan iman itu penting. Lepas tu kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan pelajarilah tentang keindahan syurga. Syurga ni, saya ingat istilah dalam diskusi kami itu, dan akhirnya kita membahagikan syurga itu, ini bahasa dunia lah, bukan bahasa yang sebenar-benarnya. Dia ada syurga VVIP. Dia ada syurga VIP. Ini dia ada syurga kelas ekonomi. Apa benda pula ni? Apa benda pula syurga? Ada pula VVIP, VIP ni. Itu ada tingkatan-tingkatan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pastilah kita nak di syurga yang berjiran dengan Nabi SAW dengan para Nabi. Kan? Itu minima. Itu bukan minima. Itu yang kita nak. Jannatul Firdaus. Jomlah kita ada harapan macam tu kan. Ya Karim. Belajar tentang syurga, keindahan syurga. Itu masih lagi sebenarnya di tahap manusia yang mengharapkan ganjaran. Kerana kalau sampai ke tahap yang lebih tinggi itu ma'rifatullah, seperti mana yang disebutkan oleh Bunda Nasriah kita, dan ma'rifatullah awaluddin ma'rifatullah. Siapa yang memang kenal sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah mengharapkan apa-apa selain daripada Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini soalan yang pertama bila kita baca ayat Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Baik, soalan yang kedua. Ada timbul soalan lagi? Ada. Soalannya adalah mengapakah dinamakan di sini dengan mubahalah tamanni? Memang berharap sangat-sangat. Kan? Tamanni, aku harap sangat-sangat. Sebab tu fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Baik. Maka disebutkan dalam Ibnu Katsir, mubahalah ini disebut dengan tamanni, iaitu pengharapan ataupun keinginan. Kerana apa? Kerana kedua belah pihak merasa ingin agar Allah Ta'ala membinasakan kelompok yang batil. Pasal Yahudi kata, kamu Muhammad, kamu ni batil. Kan? Sedangkan yang membawa kebenaran pula tahu mereka yang mencabar ini adalah di pihak yang batil. Jadi kalau macam tu, berharaplah kamu. Pihak mana yang berharap? Bahkan Mufassir menyebutkan, sekiranya mereka bersetuju untuk bermubahalah, maka azab Allah itu turun serta-merta. Dia bukannya sekadar cabaran. Tapi azab Allah itu turun serta-merta.
Lagilah tak berani nak buat kan. Apalagi jika merasa mempunyai hujah untuk menjelaskan kebenaran dan keunggulannya. Dan mubahalah itu dilakukan dalam bentuk memohon kematian. Ini bukan main-main. Kalau kamu betul, mohon kematian. Kerana kehidupan dunia bagi orang Yahudi sangat mulia dan berharga, sementara mereka mengetahui tempat kembali mereka yang menyeramkan setelah kematian. Allahumma salli ala Muhammad. Bukanlah kerana mereka tak tahu tentang khabar-khabar yang telah diberikan ataupun yang telah diberitakan kepada mereka tentang hidup selepas kematian itu. Mereka bukan tak tahu. Mereka tahu akan khabar yang menyeramkan itu. Tetapi bagi mereka dunia ini adalah kehidupan untuk mereka. Sungguh-sungguh haya, kehidupan bagi mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. So ini perangai Yahudi. Sebenarnya bukan sekadar perangai Yahudi. Bila kita lihat pada keadaan ini, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni selalu berada di atas jalan petunjuk. Lepas tu dalam solat kita tu setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkan kami. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan kalau kita merujuk kepada Ar-Razi, tafsir Imam Ar-Razi, perkataan huda, hidayah itu, perkataan hidayah berbicara tentang petunjuk, petunjuk. Itu kalau kita jumpa dengan satu orang, kita tanya dekat dia, contoh kita pergi mana kita pergi Tokyo. Saya tak pernah pergi Tokyo, saya sebut je lah kan. Satu hamba Allah pergi Tokyo. Jadi bila pergi Tokyo, dia nak pergi satu tempat. Lalu dia tanya dekat orang di sana. Dia bukan orang Tokyo. Dia tanya dekat situ. Kemudian dia tanya dekat orang tu kata, oh tempat tu dekat awak jalan terus, kemudian nanti ada simpang ke kanan, masuk kanan, kemudian masuk ke kiri, kemudian nanti ada simpang 3, awak masuk kiri lagi, kan? Dia bagi tahu. Kemudian dalam 10 meter lagi awak sampai. So itu kita tanya dengan satu orang, lalu dia bagi tahu jalan. Kan? Itu belum lagi disebut sebagai huda. Kan? Kerana yang disebut dengan huda, hidayah yang kita minta ni, mengikut perbahasan Imam Ar-Razi itu, hidayah yang kita minta setiap hari itu bukan sekadar petunjuk itu. Tapi kalau kita jumpa dengan satu orang, kita sampai dekat Tokyo, lalu kita tanya dekat orang tu, macam mana saya nak pergi ke sini, dia tarik tangan kita ataupun dia pegang tangan kita ataupun dia bawa kita sampai ke destinasi itu. Mana yang tuan-puan nak? Pilihan yang pertama ke pilihan yang kedua? Kalau kita minta petunjuk. Dan pilihan yang pertama dia beritahu, okey, jalan ni sini, 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 okey sampai. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dipimpinnya kita sampailah ke destinasi. Allahumma salli ala Muhammad. Pilihan yang kedua. Kan? Bagaimana yang lain? Yang lain pilihan yang keberapa? Dia hanya 2 je, 1, 2. Janganlah pilih nombor yang lain ya. 1, 2, 1, 2. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kedua juga. Kan? Tak ada ke yang nak yang pertama je? Dan tak apalah Ustaz, malas lah yang kedua, pertama pun okey dah. Kokoklah ada yang macam tu kan. Kedua, Alhamdulillah. Jadi secara logiknya memang kita mohon yang kedua. Dan itulah yang kita mohon. Ya Allah, pimpin kami, ya Allah, bimbing kami, ya Allah, jangan biarkan kami, ya Allah, sendirian, ya Allah. Sebab itu kita doa sungguh-sungguh supaya kita ni sentiasa berada di atas jalan petunjuk, hidayah. Supaya antara lainnya kita tetap tenang dalam apa yang kita perjuangkan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Yahudi ini mereka memperjuangkan apa yang mereka nak, tetapi
perjuangan mereka ini tidak berada di atas jalan kebenaran, maka ketika mana dicabar, okey, aku tak berani ya. Ni kalau lebih sangat ni, dia tak berani. Tahap tu je. Satu tuan-tuan, nanti kalau kita baca sejarah Yahudi dalam Al-Quran ni sampai surah Al-Hasyr, nanti kalau kita jumpa lah kan. Sampai surah Al-Hasyr itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, surah Al-Hasyr itu surah yang menceritakan tentang Yahudi Bani Nadir. Tetapi dia tidak sebut Bani Nadir dekat situ. Dia hanya menyebutkan tentang Yahudi sahaja. Itu juga satu poin. Kenapa dia disebut Yahudi sahaja? Kan? Bahkan kalau kita baca dalam sirah, ini menarik juga dalam sirah itu. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang Yahudi, tapi dalam sirah kita tengok hatta dalam peperangan antara umat Islam dengan orang Yahudi disebutkan tentang Yahudi Bani Nadir. Dia orang cakap kalau berperang tu dia tak ada cabaran besar sangat. Kan? Pasal bangsa Arab itu kalau berperang dengan Nabi SAW itu memang kita baca sejarah, tengok perang Badar. Dan tengok kita pernah bincang sebelum tentang perang-perang yang lain. Macam mana hebatnya dia orang kan bila dalam peperangan itu. Tetapi dengan Yahudi, dia tak berani keluar pun daripada tempat dia. Itu. Kendati pun macam tu, Allah sebut banyak tentang Yahudi dalam Al-Quran. Dan ada satu doktor yang mengkaji tentang kejatuhan 30 kerajaan Islam. Dan sampailah kejatuhan yang terakhir itu disebutkan dalam kajiannya itu, akhirnya kerajaan Islam ditutup oleh Yahudi. Tengok dia punya conclusionnya. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini juga saya lontarkan itu untuk difikirkan bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau kita baca Al-Quran nanti sampai banyak tentang golongan ini, insya-Allah kita akan rasa betapa manisnya dengan Al-Quran ini. Allahumma salli ala Muhammad. Bukanlah kerana Allah nak menyalahkan bangsa ini, tapi ini pelajaran untuk kita, insya-Allah. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa lagi persoalan ni. Baik, soalan yang ketiga. Masih lagi ayat 94. InsyaAllah kita sempat habis sampai 97 insyaAllah. Soalan dia apa? Apakah yang dimaksudkan, ini soalan berikutnya. Apakah yang dimaksudkan dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah? Apa yang dimaksudkan tu? Mengharap pertemuan dengan Allah tu maksudnya apa? Baik. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, maka berharaplah kamu untuk mati. Mati itu dengan makna kata berharaplah kamu untuk bertemu dengan Tuhan kamu. Kan? Itu fatamannawul maut. Maka dimaksudkan dengan bertemu dengan Allah itu macam mana? Maka jawapannya kerana itu adalah keyakinan terhadap baiknya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan eloknya hal antara seorang hamba dengan Tuhannya serta pengharapan kepada pertemuan dengannya. Kondisi seorang hamba dengan penciptanya adalah macam mana rasa dia untuk bertemu dengan pencipta dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau boleh nak minta panjang lagi ke umur ataupun nak cepat-cepat berjumpa dengan pencipta kita. Allah Ta'ala alam. Walaupun jiwa sering ingin melarikan diri daripada kematian, kita tak nafikan. Namun ia adalah lemah daripada sentiasa melarikan diri daripada. Tak mampu pun kita nak melarikan diri. Dengan pengetahuan tentang akhirat yang mana ianya menenangkan seorang hamba untuk bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan menginginkan kematian malah menyukainya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pernah bercakap tentang Ali Al-Banna kan. Macam mana Ali Al-Banna, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia memang mengharapkan sungguh-sungguh pertemuan dengan Tuhannya. Satu orang yang kaya raya, tetapi semua hartanya kerana dia tahu dia umurnya dah tak lama. Lalu pada ketika itulah dia sedar dan dia tahu bahawa tak ada apa-apa pun, dah tak ada apa-apa pun. Semua yang dia miliki tak ada apa-apa pun sebenarnya. Sampaikan dia hanya berharap hanya untuk bertemu dengan Tuhan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dia akan menginginkan kematian malah menyukainya. Betul kata? Sesiapa
yang sukakan pertemuan dengan Allah, maka Allah juga menyukai pertemuan dengannya. Manakala sesiapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah juga membenci pertemuan dengannya. Ini disebutkan dalam Al-Baqai. Baik, so tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom kita muhasabah diri kita jugalah. Saya pun kena muhasabah. Setiap hari kita tanya, kita ni rindu ke bertemu dengan Rabb kita? Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak pertemuan dengan Rabb itu adalah rindu tak kita dengan kalamnya, Al-Quran. Itu paling tidak. Rindu tak kita setiap kali masuk waktu solat. Ataupun kita rasa, alamak, solat lagi nanti. Ni nak buat ni kena solat pula. Kita rasa macam mana? Jom kita tanyalah. Ini antara soalan yang kita nak tanya pada diri kita. Saya ni rindu tak nak bertemu dengan Rabb saya? Tuan-tuan rindu tak? Ada yang berani jawab rindu? Allahu Akbar. Semua jawab rindulah, insya-Allah. Kita kena ada rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Setelah Ustaz tak beranilah sebut rindu. Sebut rindu nanti macam nak matilah pula. Bukan masalah nak mati ke? Tak. Masalahnya adalah kita kena tanya balik, cabar balik diri kita. Kita bercakap tentang Yahudi. Sekarang ditanya balik diri kita, apakah saya juga sebenarnya yakin nak bertemu dengan Tuhan? Puan Lijah kata perlu bina keyakinan. Betul. Sebab tu nak bina keyakinan itu, tanyakan setiap hari. Saya ni rindu ke bertemu denganmu ya Rabb. Sebab tu semakin seorang itu rindu bertemu dengan Tuhannya, semakin cergas dia, semakin kuat dia. Dan dia rasa tak boleh main-main dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kita berjumpa dengan ramai pejuang-pejuang kan dalam bidang Al-Quran dan pejuang-pejuang agama ni. Dan antara soalan saya, kenapa buat benda ni? Jawapan mereka senang je. Masa dah tak lama. Allahu Akbar. Masa dah tak lama nak bertemu dengan Tuhan ni. Awalnya muda lagi, tapi dia rasa dah tak lama. Ya Karim. Kena pupuk rasa cinta dan rindu kepada Rabb. Ya. Sebab itu tanya balik, ya kan? Apakah saya rindu bertemu dengan Rabb? Kena tanya soalan ni. Kita kata, oh, inilah orang Yahudi takut mati ni. Sedap kita kata dekat dia kan. Kena dekat kita, Allahu Akbar. Tak terjawab pula kita kan. Macam manalah keadaan saya agak ni. Allahumma salli ala Muhammad. So tuan-puan, inilah antara beberapa persoalan yang dapat kita perhatikan pada ayat 94. Dia rasa takut, kena usaha untuk banyak dalami ilmu. Satu ilmu pertajamkan dan sentiasa digandingkan dengan iman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah sebut tentang iman dan juga ilmu. Sebab itu semakin seseorang bertambah iman dia, itu tak mungkin ilmunya itu semakin berkurang. Tak mungkin. Kerana seseorang yang bertambah iman, dia akan semakin bertambah ilmunya. Kena cek balik kita lah. Kan? Kalau tidak dia jadi kurafat nanti. Ataupun seseorang itu kalau dia kata dia bertambah ilmu dia, itu tak mungkin pula kalau semakin bertambah ilmu tidak bertambah iman. Itu ada something wrong. Dia kalau bertambah salah satu, berkurang salah satu, something wrong. Dia yang seiring adalah semakin bertambah iman, ilmu bertambah. Semakin bertambah ilmu, sebetulnya iman juga semakin bertambah. Seperti mana kita harapkan malam ini kita bertambah pengetahuan kita, semakin bertambah iman kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang terfikir juga bila diuji sakit terus minta sembuh. Tak apalah, nak minta sembuh tak ada masalah, tapi kenapa nak sembuh itu? Allahumma salli ala Muhammad. Itu nanti kalau kita baca sampai kepada siapa Nabi yang diuji dengan sakit yang amat teruk? Siapa yang ingat?
Nabi apa? Nabi Ayub. Masya-Allah. Baca tentang kisah Nabi Ayub itu dihuraikan panjang lebar dalam tafsir. Allahumma salli ala Muhammad. Tidaklah Nabi Ayub meminta untuk disembuhkan sampailah, tapi kalimahnya pun bukanlah minta sembuhkan. Tapi tahapnya itu sampai kepada tahap apa? Sampai kepada tahap sakitnya itu mengganggu ibadah dia. Barulah ya Allah, dia pun malu lagi nak minta kan. Jadi kita juga kena tahu juga tujuan kita. Ya Allah, sakit sikit ni, sembuhkanlah ya Allah. Nak minta sembuh tu pasal apa? Tak tahan sakit, minta sembuhlah. Kan? Allahu Akbar. Tapi seorang Nabi nak, istilahnya tu nanti tuan-puan baca ya Allah kisah Nabi Ayub tu kan. Bukanlah permintaan untuk sembuh, tapi kerana ganggu ibadah. Oh, sampai ke tahap itu. Ya Karim. Kita kalau sakit tu minta sihat kan. Tapi tak tahu kenapa nak minta sihat. Ya Allah, sihatkanlah ya Allah. Pasal apa nak sihat? Tak tahan sakit dah. Ya Karim. Baik. So ini dapat ini yang dimaksudkan dengan pertemuan dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Baik. Mari kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ayat 95. Walan yatamannahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Saya selalu tukar ayat ni dengan surah Al-Jumu'ah. Itu juga perbincangan yang menarik juga. Kalau tengok surah Al-Jumu'ah, tengok surah Al-Jumu'ah ini walay yatamannawhu. Tapi dalam surah Al-Jumu'ah wala yatamannawnahu. Di sini la dan bukan walay, dia wala. Satu. Yang keduanya yatamannawnahu. Kalau di sini walay yatamannawhu. Tak apalah, itu perbincangan yang nanti dia panjang lebar dari sudut bahasa. Allahumma salli ala Muhammad. Walay yatamannawhu abada. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati selama-lamanya. Walay yatamannawhu abada bima qaddamat aydihim, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim. Apa yang dapat difahami? Mari kita tulis apa mesej Allah dalam ayat ni. Kalau tadi ayat 94 kita dah tuliskan sedikit mesej. Ayat 95 apa yang mesej yang kita fahami? Dan sudah tentu mereka tak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya. Dengan sebab apa? Dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa tahu orang-orang yang zalim. Apa mesej yang dapat difahami? Jom tulis sikit. Mari kita tulis sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis dekat ruangan chat. Boleh kita baca sama-sama. Ini soalan juga ni. Sebelum kita pergi pada soalan-soalan yang lain itu. Ayat 95 satu soalannya yang kita bawakan. InsyaAllah. Tapi sebelum kita pergi pada persoalan itu, kita nak tanyakan juga apa yang saya faham. Bila baca ayat ni, apa benda ya maksudnya? Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan. Mereka tak akan berharap untuk mati selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita tulis sikit dekat ruangan chat itu. Mereka assume mati sekejap je. Satu. Allah membongkar apa yang sebenarnya dalam hati orang Yahudi. Kan?
Apa yang sebenarnya terbuku? Kalau berdosa, cepat-cepat taubat. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi yang boleh kita faham dekat sini? Ini kesinambungan daripada ayat yang sebelum tadi. Orang Yahudi mereka tak bercita-cita pun nak mati. Kan? Mana Nasriah kata. Mereka tak ada nak cita-cita nak mati pun. Sebab mereka tahu mereka tu berdosa. Kan? Dia jangan tengok orang Yahudi kan. Kadang-kadang kita tengok diri kita juga kan. Sanggup tak nak mati? Dan antara jawapan bila cakap tak sanggup itu, banyak dosa lagi ni Ustaz. Kan? Janganlah. Dia tak berani. Orang Yahudi berani ke? Tak berani pun. Pasal apa? Dia tahu dia berdosa. Dan kita pun sebenarnya reflect pada diri kita juga. Apa sebab yang kita ni takut sangat nak mengharapkan pertemuan dengan Allah? Dosa kita. Kan? Sebab tu, dan mesej kat sini, sudah tentu mereka takkan mencita-citakan mati tu. Selama-lamanya mereka takkan. Sebab apa? Mereka tahu mereka ni berdosa. Bima qaddamat aydihim. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Serupa dengan kita pun. Kan? Kita ni tak berani nak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kerana memang kita tahu, ya Allah, banyaknya dosa. Kan? Quran tak faham-faham lagi ni. Kan? Soalan macam-macam pun tak faham-faham. Kan? Ya Allah, sembahyang pun compang-camping. Sembahyang kejap awal, kejap lambat. Kan? Kejap berjemaah, kejap tak berjemaah. Ya Karim. Sedekah pun tengoklah bila rajin. Allahumma salli ala sayyidina. Dan Allah sentiasa tahu akan orang-orang yang zalim. So ini mesej-mesej yang kita dapat ya. Satu, mereka takkan bercita-cita nak mati. Sebab apa? Sebab mereka tahu dosa mereka. Dan Allah sebut wallahu alimun bizzalim. Ini jadi keyakinan kepada kita bahawa siapa pun yang cuba untuk merahsiakan apa yang dalam hati, sebenarnya tak siapa pun yang boleh rahsiakan. Allah tahu. Dan Allah tahu orang-orang yang zalim. Ya Karim. Jom kita tengok soalan. Satu soalan. Tadi yang kita sembang kan. Ustaz, boleh ke saya ni nak harapkan mati? Boleh ke nak minta mati? Boleh ke nak minta untuk mati? Baik. Bagaimanakah dibolehkan untuk mengharap kematian? Tadi kita dah cakap tentang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Macam mana yang disebutkan dengan mengharap kematian itu? Perintah kepada mereka agar menginginkan kematian itu tidak bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam untuk menginginkan kematian. Dan memang kita tak bolehlah saja-saja nak mengharapkan kematian, tak bolehlah. Kerana perintah ini berkaitan dengan pembuktian ucapan mereka. Perintah untuk mereka ni minta fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka berharaplah kamu untuk mati kalau kamu tu orang yang benar. Itu untuk membuktikan ucapan mereka. Sedangkan larangan Nabi SAW bagi orang yang jangan minta kematian itu adalah kerana ini terkait dengan putus asa. Kerana ada manusia yang sudah sampai ke satu tahap putus asa dah. Ya Allah, aku ni hidup pun dah tak ada guna dah ya Allah. Kan? Dahlah hidup menyusahkan orang aja. Kan? Menyusahkan anak-anak aja. Tak apalah, kau ambil je lah nyawa aku ni. Kan? Yang itu jangan. Yang itu dah berputus asa dah. Kan?
memanglah dekat dalam dunia ni mana ada benda yang tak sulit. Memang kita berhadapan dengan pelbagai kesulitan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu yang dilarang. Adapun di sisi lain, keinginan untuk mengorbankan diri dan juga mati syahid, itu sama sekali tidak terlarang dalam agama. Bukanlah mengharapkan kematian itu pasal dah kecewa dengan hidup ni, tak. Tapi memang kerana rindu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalan untuk bertemu dengan Allah itu adalah dengan syahid fi sabilillah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu tak ada masalah. Kan? Sebab itu menjadi peringatan kepada kita. Jangan sampai kita ni hidup berputus asa daripada rahmat Allah sampai ada yang mengharapkan kematian. Memang kadang-kadang kita dah sampai tahap kecewa sangat sampai ke tahap kita mengharapkan perkara tersebut. Tapi dalam masa yang sama, bercita-citalah untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada cita-cita. Mati, saya ingat lagu sekolah menengah lah. Di jalan Allah itu cita tertinggi kami. Allahumma salli ala Muhammad. Mati di jalan Allah itu menjadi cita-cita tertinggi kita. Ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. So tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat 95 itu, pada orang Yahudi, mereka itu tak nak mati pasal mereka tahu mereka berdosa, mereka bersalah. Sama juga dalam keadaan kondisi kita pun, kita tahu yang kita ni bersalah, maka nak dekat Ramadan ni kan, usahalah kan. Saya dikongsikan dekat Facebook saya, menuju Ramadan ini usahakan dua perkara, sedikit makan, sedikit tidur. Dua perkara ni, sedikit makan, sedikit tidur. Ya Karim, usahakanlah. Baik, so itu selesai pada ayat 95. Baik, ayat 96. Pada ayat 96, mari kita baca dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup yang lanjut masa. Dan lobanya mereka kepada hidup ini melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Yahudi ini, dia punya tamaknya untuk kehidupan dunia ini melebihi daripada tamaknya orang musyrik itu, lebih-lebih lagi. Nanti kita akan lihat apa sebab jadi macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal orang musyrik pun mereka mengharapkan dunia juga. Orang Yahudi mereka mengharapkan dunia juga. Kata apa beza mereka tu? Baik, tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Ini dalam erti kata dalam umur yang sangat panjang. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Umur panjang macam mana pun, itu bukanlah jaminan ataupun itu bukanlah syarat untuk kamu terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Baik. Apa mesej yang kita perolehi daripada ayat? Sambil-sambil kita type itu, saya terangkan juga sikit. So, bila kita baca ayat ini, kita mula tanya, apa mesej dia? Ada mesej. Kita nak faham juga ayat ni. Oh, ayat ni rupa-rupanya yang pertama, bagi tahu bahawa orang Yahudi ini, mereka ni adalah setamak-tamak manusia kepada hidup. Mereka ni
nak sangat-sangat hiduplah lama. Dan mereka punya tamak itu pada kehidupan dunia itu melebihi daripada orang kafir musyrik. Macam mana tu? Kalau kafir musyrik pun sudah mencintai dunia, jangan kata kafir musyrik. Ada orang Islam yang kenal akhirat pun cinta dunia dia tu berlebih-lebihan, kan? Apatah lagi kalau orang yang tak kenal akhirat. Lebih-lebih lagi lah dia cinta kepada dunia, pasal dia tak tahu pun nak pergi ke mana selepas itu. Dan ada pun kita orang beriman tahu nak ke mana lepas tu, kan? Ada orang duduk satu rumah, kemudian dia tahu lepas tu dia nak pindah ke rumah yang lebih selesa. Dia tahu nak pindah, kalau katakan sekarang rumah semidi, nanti dapat rumah banglo, contohlah, kan? Dia tahu nak meninggalkan semidi nak pergi ke banglo tu, itu lebih indah, kan? Itu sebagai contoh rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kafir musyrik manalah dia tahu kan akan kehidupan akhirat tu macam mana. Tapi orang Yahudi, macam mana mereka ni lebih lagi kuat keinginan mereka terhadap dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tiap-tiap seorang daripada mereka ni sukalah kiranya boleh hidup 1000 tahun. Maksudnya sukalah sangat-sangat kalau boleh hidup panjang. Hubbud dunia, kata Puan Sofinas kita. Hubbud dunia wa karahatul maut. Takut kepada benci kepada kematian. Padahal umur panjang, Allah beritahu, umur panjang itu bukanlah syarat untuk kamu dapat lepas daripada azab. Pasal ada orang, ya Allah panjangkanlah lagi umur saya, ya Allah. Banyak buat dosa ni, ya Allah panjangkanlah lagi umur saya, ya Allah. Banyak buat dosa ni. Itu bukan syarat dia. Syarat dia kita minta, ya Allah berikan kami barakah dalam umur kami. Kerana memang pembaziran yang terbesar bagi umat ini, bahkan bagi saya juga, adalah umur. Saya pernah sebut yang sebelum ni, kan? Itu pembaziran yang terbesar. Kita banyak sebut tentang membazir harta, membazir makanan, membazir air. Umur kita yang kita ada ni, berapa banyak yang kita dah bazirkan, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Bacalah sejarah orang-orang yang terdahulu. Mereka umur 20-an, 30-an sudah menakluk dunia. Kan? Macam mana kita pada umur, Allah Ta'ala alam, saya lah, kan? Pada umur saya sekarang ni, entah apa benda lah yang dah dapat buat, kan? Baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, kan? Baca sejarah Tariq Ibn Ziyad, baca sejarah Muhammad Al-Fatih, rasa ya Allah malunya membazirnya umur ni, kan? Bukanlah syarat untuk kita terlepas daripada azab itu dengan panjang umur, tapi macam mana umur itu barakah. Saya sebut perkataan barakah ini, tolong pegang sungguh-sungguh. Barakah ni penting, kerana nanti jabarkan lagi, nanti luaskan lagi konteks barakah ini. Di Mauritania, satu negara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka di sana negara tidaklah kaya, tetapi pendidikannya percuma. Barakah. Anak-anak sebelum dihantar pergi mengaji ke luar, mereka dah hafal Al-Quran. Anak tu dah hafal Quran dekat rumah lagi. Sebelum hantar ke orang lain, mak ayah pastikan anak hafal Quran. Anak sebelum dihantar kepada orang lain, kitab Muwatta yang 7,000 hadis tu dah hafal dah. Kan? Ya karim. Fiqh Imam Malik, mereka sana Imam Malik dah mahir dah. Ada anak masa kecil lagi. Nanti kita ada cita-cita juga untuk ke markas takwinul ulama dekat sana. Pusat untuk melahirkan ulama. Dan syarat nak masuknya pun bukan mudah. Ya karim. Okey, baik. So kita sampai dekat sini, ya. Dan kemudian di hujung, wallahu basirum bima ya'malun. Setiap kali kita baca ayat-ayat ini ditutup dengan Allah. Kan? Tengok tadi, wallahu alimun bizzalim. Aku nak bagi tahu tentang Allah.
Allah beritahu, inilah aku. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah tahu dan apa yang kamu kerjakan. Ya Karim. Baik. So itu kita faham ya sikit tentang makna ayat itu. Monlijah kata peringatan umur panjang tingkatkan amal. Sebenarnya kalau orang yang dia tahu dia berada di hujung, lagilah dia pecut kan. Sebagaimana apa pelari pecut tu dia berlari lebih laju bila dia berada di garisan penamat itu. Puan Samsidah angkat tangan tu nak bertanya soalan tu macam mana? Tertekan tu. Okey, baik. Yang pertama, daripada ayat yang ke 96. Ini soalan. Kita mula bertanya soalan. Apa ya? Kalau faham macam tu? Baik, apakah sebab kuatnya keinginan orang Yahudi untuk kekal di atas dunia dalam apa juga keadaan tu? Pasal orang musyrik pun mereka nak juga dunia. Kan? Bahkan kita ni pun nak juga dunia. Kan? Tadi cakap hubud dunia tadi pasal kita tak kenal sangat akhirat tu. Tapi sekejap. Yahudi ni pasal apa yang dia nak kekal sangat dekat atas dunia ni? Why? Kerana orang Yahudi, mereka itu dicela kerana kuatnya keinginan mereka untuk kekal di atas dunia ini dalam apa jua keadaan, kerana mereka tahu walau betapa buruknya keadaan mereka di dunia ini, mereka dicela kerana pengetahuan mereka. Kerana mereka tahu. Mereka tahu teruk macam mana pun dekat dunia ini, ia tetap lebih baik berbanding hal mereka selepas kematian. Nak bagi tahu mereka ini bukanlah kerana mereka tak tahu tentang hal selepas kematian. Dalam kitab mereka pun dah diberitahu. Itu kalau bercakap tentang mereka nak mengambil kepada Taurat, kan. Tetapi itu gambaran kepada kita. Ada orang yang dia tidak berharapkan kematian itu, tetapi dia berharapkan dunia. Dia berharapkan dunia. Dia tak berharapkan kematian itu. Kerana apa? Kerana dia tak tahu akan kehidupan akhirat. Dia tak tahu. Ini satu kelompok. Tapi ada satu kelompok lagi adalah mereka yang tak nak mati. Bahkan mereka tahu tentang akhirat. Bahkan mereka tahu akhirat itu mereka akan diadili seadil-adilnya. Mereka tak nak ke sana. Kerana mereka tahu dekat sana nanti habislah kita. And daripada habislah kita dekat sana, baiklah kita ambil apa saja dekat dunia ni. Ada beza tak? Ada beza lah. Dan itu juga menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai Hafiz, kamu bukan tak tahu adanya akhirat. Tapi sebab kamu daripada kalau akhirat, kalau mentaliti ni akhirat dah teruk sangat, baiklah ambil dunia sahaja kan. Tapi kita juga memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita yang dah tahu akhirat masih lagi terpana dengan dunia ni. Dunia ni tak ada apa kan. Kecuali bagi orang yang faham tentang macam mana menggunakan dunia untuk akhirat. Saya tak sempatlah nak bincangkan. Ada 4 keadaan. Dunia ini dalam 3 keadaan dia jadi musuh kita. Tapi dalam satu keadaan dia boleh jadi kawan kita. Sorry, dia ada 4 keadaan. 4 keadaan ni dia boleh jadi musuh kita, dia boleh jadi kawan kita. Ya Karim, so ini yang pertama terkait dengan ayat yang ke-96 itu, maka tengok macam mana buruknya keadaan mereka yang tahu mereka dekat akhirat nanti teruk, baiklah dekat dunia ni ambillah. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan jejak langkah orang yang mereka ni tahu kebenaran. Ini orang Yahudi. Tetapi hanya menumpukan pada dunia sahaja, kerana apa? Mereka dah putus asa dengan akhirat.
Tapi kita masih lagi mengikut jejak langkah mereka. Itu masalah kita. Saya sebut banyak kali dah. Sistem kita, selepas kejatuhan Islam itu, Islam ditutup oleh Yahudi. Bila ditutup Yahudi, siapakah yang memegang sistem? Bukan kita lagi. Dan kita masih lagi tidak bangkit kerana kita membiarkan diri kita dipegang oleh sistem. Apa saja. Apa saja. Hari ini termasuklah bab kesihatan pun kita membiarkan. Membiarkan itu dalam konteks di mana umat Islam yang sepatutnya kehadapan dalam berhadapan dengan apa saja isu di atas muka bumi ini. Ya Karim. Baik. Saya tanya itu, tanya pada diri jugalah. Kena kat batang hidung lah pasal kita orang Islam. Soalan yang seterusnya, adakah umur yang panjang boleh menyelamatkan seseorang hamba daripada azab Allah? Boleh tak? Tadi kita sebut tadi kan. Boleh tak umur yang panjang selamatkan kita daripada azab Allah? Jawapan dia berkata Mujahid bin Ishaq daripada Muhammad bin Abi Muhammad daripada Sa'id dan atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Maksudnya umur panjang itu sama sekali tidak akan menyelamatkan mereka daripada azab. Umur panjang tak boleh selamatkan daripada azab kerana orang musyrik tidak mengharapkan kebangkitan kembali setelah kematian tetapi menginginkan umur panjang. Sedangkan orang Yahudi mereka tahu kehinaan yang akan mereka terima di akhirat kerana mereka menyia-nyiakan ilmu yang mereka miliki. Ini pun kita sudah bincangkan tadi. Secara ringkas macam mana beza antara musyrik dan juga Yahudi itu. Yahudi itu menyia-nyiakan pengetahuan mereka. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi nak bagi tahu poin besar dia dekat sini bahawa umur yang panjang itu bukanlah jaminan untuk selamat dekat akhirat. Tetapi kita masih lagi meminta ya Allah panjangkanlah umur kami serta berkatilah ia. Kan? Kita minta panjang tidak menjadi masalah, tetapi dalam masa yang sama mintalah panjang itu dalam keberkatan. Sebab itu semakin bertambah umur, amara. Maksud amara kita sebut dalam bahasa kita makmur. Dalam bahasa yang lainnya kita sebut manfaat. Sebab itu semakin bertambah umur, kita perlu tanya kepada kita, apa manfaat yang saya dah tinggalkan pada umur yang lepas? Kita, alhamdulillah bertambah lagi umur daripada 71 jadi 72. Okay. Contohlah, contoh. Sekiranya dah masuk umur 72 ini, bukannya happy birthday ataupun 27. Bukannya happy birthday. Tapi soalan bila bertambah umur, apakah manfaat yang sudah saya tinggalkan pada umur-umur saya yang lepas? Itu yang menyebabkan kita malu kalau ya Allah tak buat apa-apa lagi ni ya Allah. Itu yang menyebabkan kalau orang cakap tentang pejuang itu, dia tak akan duduk relax dah. Dia akan terus berlari dan berlari. Dan panjangkan umur, ya Allah minta itu dan berkatkanlah ia. Baik. Dan yang terakhir kita pergi pada ayat 90, ayat 97 surah Al-Baqarah. Baik, kali ini dah masuk kepada penafian mereka. Baik. Kalau tadi tentang mereka menafikan untuk hidup ataupun untuk mati. Kan? Kalau di sini kita melihat dalam konteks yang lain pula. Mari kita masuk sedikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok ya macam mana saya bawakan peringkat awal bila cakap apa mesej Allah dalam ayat ini. Tengok je terjemahan dahulu dan ikut betul-betul apa yang ada dalam terjemahan. Baik. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa yang memusuhi Jibril? Yahudi ini mereka memusuhi Jibril. Ini kalau dalam konteks asbabun nuzul dan kita baca beberapa hadis ada beberapa perbincangan, tapi antara lainnya adalah disebutkan dalam Ibnu Katsir itu ketika mana mereka bertanyakan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kata kalau aku sudah jawab kau beriman, mereka kata beriman. Ada 4 soalan, 3 soalan dijawab mereka setuju. Tapi soalan yang terakhir itu disebut tentang
malaikat yang membantu kamu, maka Nabi kata malaikat yang membantu aku adalah Jibril. Maka kata inilah yang membezakan kita. Kan? Pasal kami tak ikut Jibril. Mereka mengikut Israfil. Bukan Israel Israfil. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mereka masih lagi menggunakan nama Gabriel. Itu terkait bukan Yahudi lah. Baik. So itu. Siapa yang memusuhi Jibril? Yahudi ini mereka memusuhi Jibril kerana apa? Kerana Jibril itu membawa wahyu. Menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya, iaitu yang diturunkan sebelumnya. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Kemudian wahuda wa busyra lil mu'minin. Serta kitab itu menjadi petunjuk huda. Kitab itu memberi khabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini mesejnya adalah mengapa mereka memusuhi Jibril? Kerana mereka memusuhi Jibril itu apabila Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Baik Tuan Raja. Baik. InsyaAllah kita pun dah nak habis ini. Satu soalan yang terakhir. Soalan, apakah yang menunjukkan kepentingan hati dan kebesaran kejadiannya? Apa pentingnya hati? Kenapa disebutkan ala qalbika biiznillah? Maka disebutkan hati itu adalah kerana hati disebut secara khusus dalam ayat ini kerana ia merupakan tempat bagi akal dan ilmu serta tempat menerima pengetahuan. Sebab itu kena jaga sungguh-sungguh hati. Maka belajar. Kalau boleh kita belajar tentang hati kita. Belajar tentang bab hati ni. Banyak pelajaran-pelajaran bab hati. Saya sebutkan antara asas yang saya bincang tentang hati itu adalah 25 penyakit dan juga penawar hati. Pasal kenal hati. Hati ini kerajaan bagi diri kita. Dan kita harap bila kita kenal kerajaan itu, kerajaan ni bila kita tak tahu, dia tak berfungsi dengan sebaiknya. Tapi bila kita kenal, insya-Allah kita doakan sampai dia boleh berfungsi dengan sebaiknya. Ya Allah, tetapkanlah kami, hati kami ini di atas agamamu dan juga dalam mentaati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naktafi bihadzal qadar. Saya fikir cukup dahulu untuk malam ini. Selesai kita sampailah ayat yang ke-90 tu, 97. Ada banyak persoalan yang harapnya persoalan-persoalan itu menambah iman kita. Soalan-soalan itu menambah pengetahuan kita. Semakin tahu, semakin bertambah iman. Semakin bertambah iman, tadi kerana kita sudah mula tahu sedikit demi sedikit. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf, 10.33. Jadi saya perlu kembalikan semula kepada admin kita. Puan Safina, silakan. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan untuk kupasan ayat-ayat yang seterusnya. Terima kasih banyak ya Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. InsyaAllah InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya. Saya nak tutupkan dengan doa nanti. InsyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat wal mujahidin wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah nota nanti saya kongsikan dengan Puan Safina insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustaz.